Korang perasan tak, sejak start PKP ni ramai betul orang start exercise. Dan yang paling common adalah ramai yang start jogging dan juga berbasikal, which is sangat bagus. Dan kebanyakan yang start exercise ni start dengan azam dan goal iaitu nak kurus. Aku sendiri ada juga dapat soalan, antara exercise ni mana yang lagi efektif untuk kuruskan badan. So, hari ni aku nak cover topik antara jogging dan berbasikal, yang mana paling bagus untuk orang yang nak kurus. Let's go. What's up guys, welcome back to the video. Alright, before kita start video ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada korang yang dah subscribe. Dan kalau korang belum subscribe, kau boleh consider untuk subscribe kalau video ni bagi manfaat dekat korang. So, untuk dua-dua exercise ni bukan sahaja korang boleh kurus, korang juga akan dapat benefit-benefit yang sangat best untuk jantung dan juga circulatory system korang. Tapi bila kita start buat exercise yang kita nak push kita punya jantung lebih daripada biasa, kita perlu start dengan berhati-hati. Sebab apabila kita baru nak start, kita sebenarnya tak berapa nak tahu berapa limit jantung kita boleh di-push. So, untuk yang beginner, aku sarankan korang start slow, lebih kurang dalam 20 ke 30 minit dengan intensity yang rendah sebagai permulaan untuk cardio training korang. Tak kisahlah korang nak jogging ke, korang nak berbasikal ke, sama sahaja. Lagi bagus kalau korang ada heart rate monitor, korang boleh optimizekan lagi training korang dan juga korang punya cardio session. Sebab kalau korang nak tahu, dah banyak gila case orang collapse masa berbasikal, masa jogging. So, korang kena elakkan benda-benda macam ni. Sebab kita memang tak tahu limit jantung kita. Bila kita tengah cardio tu, tiba-tiba naik share, kita pun pam. Jantung tak tahan dan tiba-tiba dia stop. Jantung kita ni sama macam manusia. So, kalau korang penat, apa yang korang buat? Kalau korang penat, korang akan rest. So, sama juga macam jantung kita. Bila dia penat, dia rest. Tapi masalahnya jantung kita tak boleh rest. Kalau jantung kita rest, kita pun gone. Okay? Alright, untuk bakar lemak, untuk kurus aka fat loss, korang kena back to basic, iaitu calorie in versus calorie out. Apa sahaja exercise yang korang buat kat dalam dunia ni, kalau korang tak jaga korang punya calorie in, korang buatlah exercise macam mana pun, tetap badan korang susah nak kurus ataupun korang akan maintain sahaja. Point ni memang korang tak boleh nak elak, sebab even though kita cerita pasal exercise, kita akan pergi balik dekat kita punya pemakanan. Sebab ini adalah punca kita gemuk. So, korang gemuk sebab korang terlebih makan. So, korang kena kurangkan sikit dekat mana masalah dia. Okay, bercakap tentang pemilihan exercise ni, aku nak sentuh sikit sebab ada yang tanya, bang, saya nak kecilkan peha, macam mana saya nak buat cardio, apa yang saya kena buat? Bang, saya nak kurangkan lemak dekat perut, exercise apa yang saya kena buat? Lagi sekali aku nak cakap, dan aku akan cakap beribu-ribu kali, untuk korang burn fat, korang tak boleh nak pilih area mana korang nak burn dulu. Korang buatlah exercise apa pun, korang tetap tak boleh nak choose. Untuk bagi korang senang faham, berat badan korang naik, korang tak boleh choose dekat mana lemak tu nak naik, betul tak? Korang tak boleh nak choose, okay, hari ni nak makan McDonald. Okay, McDonald ni nak simpan dekat peha lah, McDonald ni nak simpan dekat perut lah. Korang tak boleh choose, betul tak? So, bergantung dekat korang punya lifestyle, korang punya hormon, korang punya genetik. So, dekat situlah dia akan naik, dan dekat situlah lemak akan disimpan dan di store. Sebab lemak ni dia tak macam muscle. Okay, muscle kalau orang pergi gym, dia boleh choose, okay, hari ni nak pump bicep, hari ni nak pump chest. Kalau dia buat chest sahaja, chest dia akan besar. Kalau korang perasan, ada orang yang main gym, kaki kecil sebab dia tak buat kaki. Muscle kita boleh choose, tapi lemak kita memang tak boleh nak choose. So, macam mana cara dia? Back to dia punya basic. Jaga calorie in, calorie out, konsisten, fokus dekat korang punya pemakanan, fokus dekat korang punya training. Korang punya lemak akan turun secara overall. Dia akan ada part-part yang lambat sedikit berbanding dengan part yang lain, tapi korang just keep going sahaja. Ada orang dia akan turun dekat part ni dulu, ada orang dia akan turun dekat part ni dulu. Just fokus dekat korang punya basic, master korang punya fundamentals. Alright? Alright, disebabkan kita berada di era smartwatch, kita boleh track berapa banyak kalori kita burn, kita boleh track macam-macam, kita boleh track. So, dah timbul persoalan, okay, mana yang paling banyak burn kalori ya? Alright, jujur aku cakap, tak ada jawapan untuk soalan ni. Kalau ada orang yang boleh bagi korang jawapan yang terus jawab tanpa ada apa-apa explanation, jawapan tu tak betul. Sebab faktor yang paling utama untuk
calorie burn bukanlah jenis exercise sebenarnya. Dia punya faktor utama adalah korang punya intensity dan juga duration. Banyak lagi faktor lain tapi ini adalah faktor utama. So, tapi untuk topik kita kali ni, kita tak boleh compare antara berbasikal dan juga jogging, tapi kita boleh tengok macam mana kita nak tingkatkan intensity jogging tersebut, macam mana kita nak tingkatkan intensity berbasikal tersebut untuk tingkatkan lagi kita punya calorie burn. Contoh, kalau korang kayuh basikal dekat luar flat, compare dengan korang kayuh dekat bukit akan lagi burn banyak kalori sebab intensity dia berbeza. So kayuh kat bukit lagi susah. Okay, so korang tahu kat sini intensity dia. Itu untuk intensity. Kalau korang kayuh sejam compare dengan korang kayuh 2 jam, of course 2 jam akan burn lagi banyak kalori daripada korang kayuh sejam. Itu untuk duration. Korang boleh pilih sendiri. Macam tu jugalah dengan korang punya jogging, korang punya walking. Kalau korang jogging dekat kawasan yang berbukit, naik turun bukit, korang punya intensity dekat situ adalah tinggi sebab korang akan naik bukit. So dekat situ kalori burn lagi tinggi compare dengan orang yang jogging dekat flat surface sahaja. Kalau duration very straightforward, sama je. Kalau korang berlari sejam, then korang akan burn lagi banyak daripada korang burn 30 minit tadi. Alright. Antara faktor lain yang boleh mengubah korang punya calorie burn, macam korang punya jantina, korang punya umur, tahap kesihatan korang. So banyak lagi sebenarnya faktor-faktor yang boleh effect korang punya calorie burn, tapi faktor utama dia macam yang aku cakap tadi. So korang boleh choose sendiri intensity yang korang nak, duration yang korang nak, berdasarkan berapa banyak masa korang ada, and then korang nak kayuh dekat mana, dekat kawasan bukit ke, dekat kawasan flat ke. So now korang dah tahu dia punya konsep, dan senang untuk korang choose. Alright. So straight to the point, aku yakin dan boleh cakap cycling akan bagi tekanan yang sangat rendah kepada korang punya sendi. Even dalam recovery untuk injury pun, basikal adalah salah satu exercise yang sangat-sangat less impact untuk pesakit boleh buat untuk recovery diorang punya injury. Tetapi tidak untuk running, sebab running dia punya impact terhadap joint korang lebih sedikit berbanding dengan berbasikal. Bukan aku nak cakap running tak bagus, dia kita balik kepada kita punya intensity. Okay, kalau korang nak choose running, just check balik intensity korang. Kalau korang nak kurangkan joint pressure, kurangkan intensity. So that instead of korang running dengan pace yang sangat laju, dia akan meningkatkan lagi joint pressure. So korang kurangkan sikit pace. Korang boleh start dengan walking dulu untuk warm up korang punya joint, baru gradually increase korang punya pace. Berlari dengan teknik yang betul pun boleh mengurangkan joint pressure korang. Joint pressure ni dia bukannya masa korang running tu dia akan terus jadi. Dia akan ambil masa yang lama dan tiba-tiba dia akan terus injured. So yang tu yang kita kena elak. So korang kena start jaga daripada sekarang. So kepada mereka yang beginner ataupun overweight, korang boleh start dengan brisk walk dulu. Brisk walk pun adalah salah satu exercise yang very simple yang korang boleh buat as korang punya cardio session. Kalau korang nak burn more calorie, korang boleh tingkatkan korang punya duration. Maybe go for long walk. Alright. Alright, bila kita cerita pasal joint pressure, aku akan masukkan juga berkenaan dengan health condition korang. Alright, so apa sahaja exercise yang korang nak buat, aku sarankan korang mendapatkan nasihat doktor dulu. Tak kisahlah jogging ke, berbasikal ke, berenang ke, memanah ke, apa ke, tak kisahlah apa pun exercise, korang kena dapatkan nasihat doktor kalau korang ada masalah kesihatan. Lagi bagus kalau ada orang pantau, ada orang monitor as korang buat exercise tu, macam coach ke, trainer ke, tak kisahlah siapa pun, asalkan ada orang yang bantu korang, yang tahu berkenaan dengan exercise tu, yang pakar dalam exercise tu. Cuma dalam cycling korang akan rasa discomfort, macam sakit buntut, sakit pergelangan tangan, sakit bahu, sakit elbow dan sebagainya. Tapi masalah-masalah ni akan berlaku sekiranya korang go for long ride dan juga korang punya bike fitting tak berapa cantik. So korang boleh settlekan masalah ni dengan memastikan bike fitting korang fit korang punya size, dan biasanya benda ni akan ambil masa untuk badan korang adapt, especially kepada beginner dengan that kind of posture berbasikal bila korang go for long ride. Untuk running pula, korang mesti check korang punya condition kaki, ada flat foot ke, masalah lutut ke, masalah ankle ke. So sebelum korang start running, korang kena pastikan korang punya kaki semua okey, dan make sure korang punya kasut adalah kasut yang sesuai untuk running. Sebab kalau kasut korang tak sesuai untuk running, korang go for sekali 2 kali maybe okay, tapi kalau korang nak go for banyak kali, dia akan effect dekat kaki korang. Lagi teruk kalau korang ada condition kaki
seperti flat foot dan sebagainya, korang pun tak tahu dan korang pun tak pakai kasut yang sesuai untuk running, lama-lama dia akan effect korang punya ankle, dia akan effect korang punya lutut, korang punya hip dan sebagainya. Alright, kesimpulan dalam video ni sebenarnya aku sangat-sangat pasti yang korang masih lagi sama-sama. Apa ni pun? Mana satu ni, running ke berbasikal yang bagus ni? Tak ada jawapan yang tepat pun dalam video kau ni. Tak ada input. Video ni tak ada input. Okay, korang relax dulu. Overall, secara jujur, aku memang tak boleh nak choose exercise mana yang bagus untuk korang. So, aku bagi just topik-topik yang aku bincangkan tadi. Korang sendiri yang kena choose exercise mana yang fit korang punya lifestyle, fit korang punya budget, fit korang punya minat. Sebab apa yang penting, aku as a coach, aku nak exercise yang sustain untuk korang, yang korang boleh buat untuk jangka masa yang lama. Bukan je, okay, aku suruh korang, oh basikal sangat bagus, basikal. Tapi kalau korang dah start basikal, dah habis duit beribu-ribu, lepas tu korang tak best, tak rasa minat. So, lepas tu korang stop. Then, apa guna dia? Kalau korang nak kurus, lepas tu korang stop setengah jalan, then no point, betul tak? So, korang kena try to discover apa yang korang minat berdasarkan budget korang, berdasarkan lifestyle korang dan sebagainya. So, poin-poin yang aku bagi tadi untuk membantu korang membuat pilihan yang mana lagi bagus. Sebab sebagus mana exercise tu, kalau tak kena dengan jiwa korang, tak kena dengan faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, korang takkan kekal lama. So, korang kena discover dan choose sendiri, alright? Alright guys, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like this video. Terima kasih banyak kepada korang yang dah subscribe. Kepada mereka yang belum subscribe, kalau video ni bagi manfaat dekat korang, korang boleh consider untuk subscribe. Jangan lupa juga tekan butang loceng dekat bawah, turn on post notification korang supaya korang tak terlepas video-video aku yang macam ni. Alright guys, thank you so much. I'll see